Ya. Terkalut-kalut sikit, minta maaf lah. Biasalah 4 jam kita bersiaran. Kita cuba untuk sampaikan segala maklumat secara sahih. Kita bagi banyak informasi yang sahih tentang COVID-19 ini. Daripada pendidikan, daripada kekeluargaan, sehinggalah tadi bagaimana kesukarelawan membantu frontliner dalam menghadapi COVID-19 ini. Apapun kita nak tengok doktor online buat seketika waktu, saksikan kliping yang disediakan. Silakan. Okey. Clipping pengasas aplikasi doktor online ini minggu lepas kita sudah pun bersama beliau, iaitu Dr. Ahmad Ibrahim Yahya, pegawai perubatan aktivis Papisma, Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas kita telah pun bersiaran bersama-sama. Minggu lepas doktor berada dalam bilik. Kali ini doktor berada dalam kereta. Di mana sahaja sebenarnya kita boleh. Bumi Allah luas. Saya suka. Baiklah doktor. Aplikasi doktor on call ini bagaimana secara kasarnya gambaran tentang aplikasi percuma ini? Katanya antara aplikasi yang boleh digunakan oleh semua orang, boleh di-download secara free untuk mendapatkan khidmat nasihat tentang perubatan. Betul doktor? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pasti apa yang RTM dah paparkan sebelum pada sesi ni. Mungkin terputus ke separuh ke, saya tak pasti. Cumanya saya dah terangkan dalam video tu macam mana menggunakannya. Belum lagi doktor? Umumnya belum lagi, sekejap lagi kita akan roll. Tak mengapa, sila terangkan. Terangkan. Aplikasi ni diberi nama Doktor Online. Dia boleh didapati di Android buat masa ni. Apple, MacBook semua belum lagi lah. Belum boleh lagi. Tapi Android boleh. Boleh digunakan di dalam laptop juga. Nanti boleh lihat videonya. Bagaimana kita nak download. Cumanya aplikasi ni macam mana dia timbulnya. Idea untuk aplikasi ni adalah di dalam Papisma kita fikirkan bagaimana cara untuk disebabkan selepas tempoh PKP ni bakal berlanjutan sehingga 14 April, apa yang merisaukan kita adalah mungkin ada di kalangan rakyat Malaysia yang duduk di rumah, susah nak keluar, ada roadblock dan sebagainya, tetapi ada gejala-gejala ringan macam pening kepala, sakit-sakit badan belakang, mungkin batuk, ataupun ada yang simptom yang dia takut ini simptom COVID tapi tak pasti. Adakah perlu buat saringan atau adakah perlu duduk di rumah saja. Jadi kalau tak pasti, apa kata kalau kita gunakan smartphone kita ataupun laptop, yang perlu anda ada adalah smartphone atau laptop, internet dan juga aplikasi ini yang boleh dapati di eSihat, Doktor Online, dan juga perlu ada aplikasi Zoom juga sebab sistem ni membolehkan kita buat orang yang di rumah boleh masukkan maklumat tentang apa perasaan mereka, apa masalah mereka, dan doktor kita akan jawab. Kita akan buat temu janji Zoom meeting dan anda boleh bersemuka dengan doktor kita di kalangan ahli Papisma, experts kita, dan kita boleh bincangkan apa yang boleh kita bantu anda. Mungkin kita boleh bantu dari segi diagnosis, kita boleh bantu dari segi beritahu informasi kepada anda apa yang anda perlu buat seterusnya, sama ada perlu pergi ke klinik atau pergi ke hospital ataupun boleh duduk di rumah saja dengan nasihat-nasihat yang kita berikan. Jadi itu adalah aplikasi inilah, dia boleh dimuat turun secara percuma saja untuk semua rakyat Malaysia. Baik doktor, bila berkaitan dengan pesakit dekat rumah ni, jika dia mengalami simptom-simptom seperti contoh badan rasa panas, tapi untuk memastikan bahawa badan panas tu betul-betul demam, bagaimana doktor? Adakah perlu mereka yang di rumah ni mempersiapkan diri, ada termometer sendiri di rumah, baru gunakan aplikasi ini atau bagaimana? Dia bagus, sangat bagus kalau orang yang memang sudah sedia ada alat-alatan di rumah, dan saya percaya ramai di kalangan rakyat Malaysia memang ada di rumah. Tapi kalau tak ada pun, kita sendiri boleh merasa badan kita panas ke ataupun kita rasa seram sejuk, yang kita panggil chill, dalam bahasa Inggeris chilling sensation. So itu semua boleh dirasai sendiri. Apa-apa yang kita rasa tak normal, kita rasa this is something wrong, so kita nak dapatkan khidmat nasihat tapi kita tak pasti, ini tak terlampau teruk untuk pergi terus ke hospital, tetapi kita rasa tak sihat. Jadi apa kata kita tanya dulu kepada doktor-doktor, mungkin doktor tu boleh buatkan satu sesi Zoom meeting dengan anda melalui aplikasi yang kita buat, dan anda boleh dapatkan nasihat yang baik dan juga betul. Kadang-kadang
kondisi anda tu tak perlu untuk datang ke klinik atau hospital. Jadi kita tak nak juga menambahkan bebanan kerja kepada para frontliners kita. Jadi gejala yang mungkin kita rasakan tak perlu, kita akan tanya soal jawab dalam Zoom meeting tu. Kalau tak perlu untuk datang, kita akan bagi nasihat apa yang perlu dibuat kat rumah, apa yang perlu dipantau dan sebagainya. Cuma kalau secara realnya apabila kita pergi ke klinik, contohnya klinik-klinik swasta kan, akan ada charge orang kata apa? Konsultasi itu. Adakah dalam doktor on call ini juga akan ada charge tersebut ataupun ia secara percuma? Okey, pertamanya nama aplikasi tu doktor online, dia bukan doktor on call. Tak apalah, doktor online. Okey, yang keduanya, benda ni percuma lah. Jadi sukarelawan di kalangan ahli Papisma kita yang mana kita kumpulkan expert yang berkaitan akan ada bertugas untuk menjawab soalan-soalan tu dan melakukan temu janji online secara Zoom meeting. Selepas konsultasi diberikan, adakah doktor akan memberikan preskripsi ubat? Kemudian kita perlu pergi ke farmasi untuk membeli ubat tersebut? Tidak, sebab kita kalau tengok dekat maklumat di awal bila kita daftar aplikasi tu, akan dituliskan kat situ ini adalah kes-kes ringan atas talian untuk kes yang bukan emergency, bukan kecemasan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita hanya akan membincangkan soal jawab, kita akan cek tak berlaku pemeriksaan di situ. Jadi kalau pemeriksaan ataupun rawatan perlu dibuat selepas kita buat pemeriksaan. Jadi dalam kes konsultasi perundingan secara atas talian ni tidak berlaku pemeriksaan. Jadi kita tidak boleh membuat sebarang preskripsi ubat. Tapi ini lebih kepada untuk membantu anda menentukan sama ada kes anda perlu anda dapatkan rawatan lanjut di hospital atau klinik, atau cukup sekadar anda duduk di rumah atas nasihat-nasihat kita, dan kita juga akan berikan nasihat apa yang perlu dibuat seterusnya. Kalau ada perkara simptom yang perlu pantau, kita akan bagi tahu ini perlu pantau berapa lama dan sebagainya. Berapa tenaga kerja yang ada dalam aplikasi tersebut? Maksud saya, ada berapa ramai doktor yang berdaftar di bawah aplikasi tersebut yang akan memberikan perkhidmatan konsultasi itu? Okey, yang pertamanya saya nak jelaskan sedikit awal-awal tu Ridwan, yang awal-awal pengenalan tu saya tak pasti Ridwan kata Syafiqan sebut tadi kepada pengasas aplikasi. Saya bukan pengasasnya. Saya antara orang yang bekerjasama dan juga membantu dari segi promosi dan sebagainya. Pengasasnya adalah Dr. Ishak dan tim daripada Papisma, bukan seorang lah, maknanya ramai. Kemudian yang keduanya, lepas develop untuk buat konsultasi rundingan dan sebagainya, kita ada buat masa ni kita masih lagi mencari yang menambah, tapi buat masa ni ada belas-belas orang lah yang membantu. Okay. Baiklah, terima kasih banyak-banyak doktor. Itu dia salah satu aplikasi yang boleh kita download supaya kita dapat mengetahui status kesihatan kita kalau kita takut keluar rumah untuk berjumpa dengan doktor ataupun pergi ke klinik. Terima kasih banyak-banyak doktor di atas penerangan doktor online sebentar tadi. Maafkan saya kerana doktor on call itu adalah satu inisiatif daripada KKM dalam masa fasa COVID-19 ini. Juga KKM melakukan online di Facebook untuk konsultasi mengenai tahap kesihatan seseorang. Adakah seseorang itu nak tahu pasal COVID-19? Boleh juga doktor on call di Facebook. Inisiatif salah satu daripada KKM. Apapun kedua perkara tersebut adalah satu inisiatif yang cukup bagus untuk semua rakyat Malaysia mengetahui status kesihatan. Apapun, terima kasih ucapkan kepada doktor, dan sekarang ni Ridwan, kita nak berehat seketika.